Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak buat ulasan perlawanan di antara JDT menentang Kedah, yang mana JDT menang 4-1 hasil jaringan 2 dari Beksen dan 2 dari Syafiq Ahmad, manakala gol pasukan Kedah dijaringkan oleh Ronald Ngoh. Pada perlawanan ni kedua-dua pasukan main dengan 11 orang lah, tak ada seorang pun kena red card, dan kita boleh lihat daripada segi solid untuk setiap department, boleh dikatakan dari defense sampai lah attacking memang pasukan JDT serba lengkap berbanding pasukan Kedah yang boleh dikatakan agak kurang, dan juga the different ataupun perbezaan kualiti tu agak ketara. Ditambah pula dengan tactical implementation, pasukan JDT boleh dilihat lebih menguasai perlawanan dan juga ball position berbanding pasukan Kedah yang bermain lebih kepada bertahan dengan corak permainan 5-4-1. Baiklah, tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan pasukan JDT. Apakah kelebihan JDT menyebabkan mereka menang 4-1 pada perlawanan ni? Yang pertama adalah kita boleh lihat pertukaran yang dilakukan oleh Hector Bidoglio di second half apabila beliau memasukkan Syafiq Ahmad bergantikan Ahya Rashid yang dilihat tidak begitu efisien untuk bertindak sebagai seorang penyerang apabila Beksen diberikan peranan lebih bebas untuk create game di bahagian tengah untuk menyerang pasukan Kedah lah. Jadi pertukaran dengan membawa masuknya Syafiq Ahmad di bahagian serangan, kita boleh tengok bahagian serangan JDT nampaknya mereka lebih efektif dan mereka lebih efisien dan more dynamic di bahagian serangan di second half. Kita boleh tengok dua antara Beksen dan juga Syafiq Ahmad ni memainkan peranan yang sangat penting untuk link up antara satu sama lain. Apakah yang saya suka tentang Syafiq Ahmad dan apakah yang saya suka tentang Beksen? Okey, apa yang saya suka tentang Beksen pada perlawanan ni adalah apabila beliau ditugaskan untuk bermain lebih bebas berbanding dijadikan sebagai target man semata-mata. Yang mana untuk game ni Beksen diberikan peranan untuk bergerak memang sangat-sangat bebas, dan beliau adalah player yang suka untuk drop ke bawah, dan beliau lah yang akan berada ataupun backup as a second striker kepada Syafiq Ahmad di second half untuk menjadikan player yang connect antara bahagian tengah dan juga bahagian serangan. So boleh dikatakan Beksen ni boleh dikatakan lebih kepada playmaker untuk pasukan JDT yang sentiasa memberi bantuan kepada Leandro Velasquez sewaktu JDT build up ketika mereka menyerang, terutamanya di kawasan middle third. So dengan kerajinan yang ditunjukkan oleh Beksen, memang Beksen ni semalam dia boleh dikatakan di mana bola berada, di situ dia akan ada, sebab dia akan cuba sedaya upaya untuk menjadi connector antara satu bahagian ke satu bahagian, dan dia juga menunjukkan kerajinan yang bagus untuk create game bagi pasukan JDT ketika mereka menyerang. Dan hasilnya kita boleh lihatlah untuk game ni, apabila Beksen ada satu assist kepada Syafiq Ahmad, hasil gerakan yang dicipta oleh beliau yang berjaya untuk menewaskan Amirul Hisham dan berjaya mencari Syafiq Ahmad untuk Syafiq Ahmad menjaringkan gol tersebut. Itu tentang Beksen. Yang kedua tentang Syafiq Ahmad. Di bahagian serangan, kalau kita lihat Ahya Rashid waktu first half bukannya dia tidak bagus, dia adalah player yang bagus dan dia ada satu chance ataupun peluang yang mana terkena tiang atau palang lah pada perlawanan semalam. Tetapi dengan kehadiran Ahya Rashid, seperti mana yang kita tahu, dia punya typical gameplay adalah more to winger bukannya more to striker. Jadi apabila beliau diletakkan berada di paling hadapan dan di belakang beliau adalah Beksen, maka kita boleh tengok Ahya Rashid seakan-akan tidak begitu selesa pada perlawanan ni, yang menyebabkan bahagian serangan pasukan JDT seakan-akan tidak terorganize ataupun tidak tersusun. Jadi apa yang dilakukan oleh Hector Bidoglio adalah memasukkan Syafiq Ahmad menggantikan Ahya Rashid. Jadi kemasukan Syafiq Ahmad ni dia telah menstabilkan sedikit dan juga telah menyebabkan bahagian serangan pasukan JDT lebih tersusun dan lebih dinamik di second half. Jadi apa yang specialnya tentang kemasukan Syafiq Ahmad ni? Kemasukan Syafiq Ahmad ni yang specialnya, kalau kita tahu dia adalah typical striker yang boleh jadi goal poacher ataupun target man. Jadi pada perlawanan semalam kita boleh tengok
apa kelebihan yang ada pada Syafiq Ahmad adalah dari segi positioning ataupun kedudukan beliau sebagai seorang striker. Beliau pandai untuk menempatkan diri dalam keadaan ataupun ruang space yang kosong di antara pertahanan Kedah untuk memastikan yang beliau tidak dijaga dan beliau keluar daripada segi man to man marking yang dilakukan oleh pemain Kedah untuk beliau menerima bola daripada teammate dia. So benda tu yang menyebabkan Syafiq Ahmad ni special dan menyebabkan bahagian serangan pasukan JDT lebih efektif pada perlawanan semalam. Dan kita boleh tengok gerakan yang dilakukan oleh Arif Aiman dan juga Afiq Fazail berjaya menemui Syafiq Ahmad yang kosong dan menjaringkan gol yang sangat lawa. Dan kita boleh tengok juga bagaimana gerakan yang dilakukan oleh Beksen dan berjaya menjumpai Syafiq Ahmad yang kosong tidak dijaga disebabkan kebijaksanaan daripada Syafiq Ahmad yang mampu untuk memanfaatkan space dan juga ruang yang lebih baik di dalam kotak penalti untuk menerima bola. Jadi Beksen dan juga Syafiq Ahmad ni telah menyebabkan bahagian serangan ataupun struktur ketika JDT menyerang lebih efisien dan lebih efektif lah di second half apabila kedua-dua player ni boleh link up antara satu sama lain dengan sangat baik. Dan Syafiq Ahmad bertindak as a striker tu lebih cemerlang dan dia punya insting tu lebih bagus lah pada perlawanan semalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang boleh saya katakan untuk JDT pada perlawanan ni adalah di bahagian tengah. Kalau kita lihat untuk bahagian tengah, Leandro Velasquez, Nacho Insa dan juga Afiq Fazail, walaupun untuk game ni mereka tidaklah terlalu dominance untuk menyerang di bahagian tengah sebab mereka lebih suka untuk menyerang di bahagian wide area, and mereka menggunakan Kobe Ong yang suka buat overlap, mereka guna Arif Aiman daripada segi dribbling di bahagian kanan dan sebagainya. Tetapi apa yang menyebabkan bahagian tengah pasukan JDT ni special adalah dengan kebijaksanaan dan juga adanya player seperti Leandro dan juga adanya player seperti Afiq Fazail serta Nacho Insa. Untuk game ni kalau kita lihat, Nacho Insa beliau tidaklah bermain terlalu agresif seperti mana game-game sebelum ni, yang mana beliau boleh dikatakan lebih memfokuskan untuk bertahan. Sebab apa? Sebab dia tahu yang Kedah akan bermain dengan corak counter attack, dan waktu tu JDT dah kena satu waktu first half, yang mana memang kena counter attack melalui Mardi. Lepas tu Nacho Insa gagal untuk halang ataupun intercept passing tersebut, bola dapat kat rod tengah. Jadi masuk second half kita boleh nampak yang pasukan JDT di bahagian midfield mereka lebih cuba untuk stabilizekan bahagian midfield mereka daripada kena counter oleh pasukan Kedah, dan benda tu berhasil apabila mereka memastikan Nacho yang berperanan sebagai holding midfielder tidak terlalu ke hadapan dan dia more to defensif, yang mana beliau tidak akan naik terlalu ke atas. Jadi apa yang berlaku di bahagian tengah apabila Nacho tak naik ke atas, jadi Nacho akan cuba untuk distribute ball ke bahagian hadapan dengan cepat, sama ada dengan melakukan long ball ke bahagian wide area ataupun dia akan distribute ball kepada Leandro ataupun Afiq Fazail. Jadi apabila benda tu berlaku, kita boleh tengok apabila bola ada dekat kaki Leandro Velasquez ataupun ada ke Afiq Fazail, pemain-pemain JDT akan cepat untuk buka game ataupun melakukan switch play untuk attract pemain-pemain Kedah yang bermain dengan defensif yang agak memang ketat lah, boleh dikatakan lebih kepada parking bus lah kalau kita tengok defensive line pasukan Kedah tu. Jadi apa yang dilakukan oleh pasukan JDT adalah mereka cuba untuk attract dan cuba untuk memastikan yang pemain Kedah ni dia akan membuka ruang yang lebih banyak dan memberikan space kepada pemain JDT untuk melakukan penetration masuk ke dalam D-box pasukan Kedah pada perlawanan semalam. Jadi kita boleh tengok di second half memang Leandro, Afiq, Nacho mereka akan bermain sedikit ke bawah dan mereka cuba attract pemain Kedah naik ke atas, dan mereka melakukan switch play ke bahagian kiri dan kanan, Arif Aiman dan juga Kobing untuk memastikan yang pemain Kedah bermain dalam keadaan yang kompak. Kedah akan buka ruang sikit demi sikit sebab mereka nak buka ruang supaya JDT ada ruang untuk masuk ke dalam D-box. Dan hasil kesabaran dan juga kebijaksanaan pemain JDT di bahagian tengah, bagaimana mereka attract pemain Kedah untuk naik ke atas dan mereka attract pemain Kedah untuk loose marking serta loose space, menyebabkan JDT boleh melakukan banyak penetration punya movement untuk menjaringkan lebih daripada satu gol pada perlawanan semalam di second half. Dan kita boleh bagi pujian Leandro Velasquez as a attacking midfielder untuk game ni, beliau sentiasa di backup oleh Afiq Fazail. Saya boleh bagi pujian Afiq Fazail untuk game ni, memang beliau adalah player yang sangat cemerlang
work rate yang tinggi, beliau sentiasa berada di mana-mana sahaja, dan yang paling penting beliau juga pandai untuk melakukan link up play dan menjadi connector antara bahagian tengah kepada bahagian sayap, dan kita boleh tengok dia punya pergerakan serta off ball movement, bagaimana dia open game, open punya movement memang sangat-sangat cemerlang, dan hasilnya dia berjaya untuk link up play antara Arif Aiman dan dia buka game 1 assist kepada Syafiq Ahmad. So Afiq Fazai ni dia memang sentiasa berada di mana-mana sahaja di kawasan middle third untuk memastikan yang JDT boleh open game daripada satu tempat ke satu tempat di kawasan middle third untuk mereka melakukan open gameplay dan mereka attract pemain Kedah untuk naik, dan juga open space ataupun ruang kepada pemain JDT untuk exploit, terutamanya di kawasan di box pasukan Kedah. Dan Leandro pula, beliau lebih kepada attacking midfielder lah, memang playmaker, dan beliau lebih menjadi disebabkan adanya Backson yang bertindak lebih kepada free roam dan memberikan ruang kepada beliau untuk open game kepada Backson. So Leandro boleh buat kerja dengan lebih banyak sebab dia sentiasa dapat support yang bagus daripada Backson untuk create game. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat untuk game ni memang JDT bermain dengan sangat cemerlang di bahagian kanan dan juga bahagian kiri, sebab mereka memang banyak open game lah, bermain dengan wide area. Sebab apa? Sebab JDT tahu Kedah sangat-sangat compact di bahagian tengah. Kedah bermain dalam sistem double pivot dengan adanya Khairul Azrin dan juga Deci Marcel, tetapi nampaknya Kedah punya kekurangan masih lagi sama apabila dalam sistem double pivot ni Kedah punya defensive style adalah tertakluk ataupun tertumpu hanya kepada bahagian tengah sahaja berbanding untuk cover up di bahagian wide area. So disebabkan itulah kita boleh nampak JDT lebih suka untuk attack ataupun penetrate ataupun buka game kepada bahagian wide area. Kita boleh tengok di bahagian kanan Arif Aiman memang menjadi satu ancaman yang sangat besar kepada bahagian kiri pasukan Kedah. Arif Aiman dengan dribbling beliau, dan beliau sentiasa mendapat support daripada Afiq, daripada Leandro dan juga Matt Davis yang buat overlap. Manakala di bahagian kiri Kobing Ong, kalau kita lihat memang beliau sangat bagus dengan satu gerakan yang lebih tinggi di bahagian kiri, dan banyak gerakan-gerakan dilakukan bahagian kiri berjaya untuk link up play dengan Backson dengan sangat baik, Ahyar Rashid dengan sangat baik waktu first half. So benda tu memang memberi ancaman. Sebab apa? Sebab bahagian kanan dan juga bahagian kiri Kedah di bahagian wide area ni memang terlalu expose apabila sistem double pivot tadi lebih tertumpu kepada bahagian tengah berbanding untuk cover up di bahagian wide area. Jadi JDT gunakan kelemahan tersebut untuk exploit bahagian wide area Kedah lah. Jadi secara konklusinya memang JDT is another level lah pada perlawanan semalam. And Syafiq Ahmad, Backson, mereka punya movement memang semua bagus. Untuk defend, bagi saya defend tak ada apa-apa masalah, mereka gunakan Feroz, tetapi waktu first half tu nampaklah sedikit kucar kacir sebab mungkinlah sebab Kedah bermain dengan gerakan counter attack. Jadi untuk kelemahan pasukan JDT ni bagi saya semalam mereka kena counter attack tu boleh dikatakan mereka seakan-akan tidak ready dan berjaya dimanfaatkan dengan baik oleh pasukan Kedah. Dan untuk Fariza Malias, dia kena bola lembah, dia pun tak agak-agak Ronengah nak crossing ke nak shoot, tengok dia kena bola tu. So mungkin sudah tiba masanya JDT nak guna keeper muda seperti Haziq ke, and so benda tu akan memberikan lebih banyak manfaat lah, sebab Fariza pun boleh dikatakan di dalam umur yang sudah tua. So secara kesimpulannya untuk midfield striker memang semalam JDT dah bermain dengan sangat bagus. Untuk defense pun mereka sangat kompos sebenarnya, yang mana kesilapan yang berlaku waktu first half tu di second half mereka pastikan yang mereka dah tak buat kesilapan yang sama. Mereka lebih compact, mereka lebih bermain dengan defensive line yang tidak terlalu tinggi, dan mereka memastikan yang transisi Kedah untuk melakukan counter attack tu tidak berjaya pada perlawanan semalam. Jadi itu untuk pasukan JDT. Kita masuk untuk pasukan Kedah pula. Untuk pasukan Kedah pada perlawanan ni ada beberapa perkara yang perlu kita tahulah. Kelemahan yang paling ketara untuk pasukan Kedah, yang pertama adalah tentang defense department. Defense department Kedah walaupun bermain dalam formation back 5, Kedah kehilangan Mak Vales terlalu awal apabila Mak Vales ditukarkan oleh Amirul Hisham. Kita boleh tengok yang mana defense department Kedah pada perlawanan ni boleh dikatakan tidak terlalu berdisiplin apabila mereka ingin bermain dengan corak bertahan, tetapi mereka terlalu terikut-ikut dengan pancingan yang dilakukan oleh JDT untuk memastikan yang pemain Kedah ni keluar daripada mereka punya defense yang compact, dan mereka memberi ruang yang banyak kepada pemain JDT untuk exploit kawasan mereka sendiri. Itu yang pertama lah. Yang kedua adalah daripada segi miskomunikasi, iaitu kita boleh tengok pemain-pemain Kedah banyak buat simple dan juga silly mistake dengan passing
passing-passing ke belakang yang tidak mempunyai komunikasi yang baik, ada passing yang tak sampai dan berjaya ditekan oleh pemain JDT. Dan kita boleh tengok banyaklah benda-benda tu berlaku, dan memang pemain-pemain Kedah semalam boleh dikatakan seakan-akan memberi ruang. Dan daripada segi man to man marking pun mereka tak berjaya menjalankan tugas tersebut dengan baik. Kalau kita lihat man to man marking, Syafiq Ahmad sentiasa berada dalam kedudukan yang bebas, Backson boleh pegang bola terlalu lama dalam D-box walaupun 3 orang jaga. So benda tu memang boleh dikatakan defense department pasukan Kedah terlalu loose dan terlalu senang untuk di-exploit dan juga dipenetrate oleh pemain JDT. Itu yang pertama. Yang kedua, macam saya cakap tadi, Kedah bermain dalam sistem double pivot. Apabila bermain dalam sistem double pivot, memang dia akan memfokuskan untuk cover ataupun more to defensive style. Tetapi Kedah nampaknya seakan-akan memang fokus untuk dia double pivot tu, Khairul Azrin dan juga Lecce Marcel adalah more to bahagian tengah sahaja, selain daripada untuk cover up di bahagian wide area ataupun memberi support lah. Jadi benda tersebut menyebabkan Kedah senang kena exploit di bahagian wide area dan JDT senang melakukan switch play. Jadi benda tu mengganggu sedikitlah rentak serangan pasukan Kedah dan rentak bertahan pasukan Kedah. Memang sistem double pivot pasukan Kedah tak berjaya untuk dijalankan dengan baik. Dan untuk bahagian tengah memang Lecce dan juga Khairul Azrin boleh untuk memberi pressure sekiranya JDT menyerang. Tetapi kalau kita lihat, Kedah hanya boleh pegang bola tak sampai lebih kepada 7 touches dalam satu gerakan. Bila dapat bola, mereka macam saya cakap tadi, mereka buat silly mistake dan sebagainya, hilang bola balik. So memang Kedah beraksi di bawah Bilopa dan mengalami kekalahan yang keempat berturut-turut. So 4 minggu lah duduk dalam gua, so nasib lah siapa fan Kedah tu kan. So benda tu kena terima hakikat yang memang Kedah season ni daripada segi tactical adaptation dan juga tactical implementation memang agak kurang. Itu untuk bahagian tengah. Dan kalau kita lihat juga untuk bahagian winger, Kedah cuba untuk menerapkan dari segi counter attack dengan menggunakan Rod Nengah, Mardi dan juga Fayyad di first half. Benda tersebut waktu 1, 2, 3 gerakan dia akan menjadi. Tetapi kalau kita selalu buat dengan tim yang mempunyai pembacaan game yang bagus seperti JDT, maka gerakan tersebut hanya akan berjaya dalam 1 ataupun 2 kali, dan daripada 1 ataupun 2 kali itu hanya 1 yang akan memberikan gol. Dan benda tu memang terjadi semalam sekali je lah, and ada 2-3 gerakan menjadi tapi 1 je yang berhasil menjadikan gol, sebab tim lawan dah mudah baca, dah boleh untuk baca pergerakan apa yang akan dilakukan oleh pasukan Kedah. So benda tu menyebabkan Kedah tak ada idea ataupun tak ada lebih kreativiti untuk menyerang, melainkan mengharapkan kepada individu skill. Jadi itu perkara yang merugikan. Dan yang terakhir, apa yang boleh saya katakan untuk pasukan Kedah adalah mereka tak ada seorang proper attacking midfield yang lebih kreatif untuk memberi support kepada Rod Nengah. Rod Nengah memerlukan support yang lebih bagus ketika dia melakukan counter attack. Kalau kita lihat Kedah melakukan counter attack, banyak dia dapat bola di bahagian middle third, Mardi dapat bola, dia banyak keseorangan. So tak ada orang yang naik untuk support beliau. Rod Nengah dapat bola, tak ada orang yang naik untuk support beliau. Jadi boleh dikatakan transisi Kedah daripada bertahan ke menyerang tu memang tak ada. So apabila tak ada numbers of player untuk support pemain-pemain di bahagian hadapan, takkan nak mengharapkan seorang player lawan dengan 3-4 defense pasukan lawan. Memang tak boleh nak apa-apa. Jadi counter attack tu hanya counter attack yang sia-sia sahaja. Jadi memang Kedah nak lawan Terengganu ni saya tak tahulah kan. Jadi kita doakan yang baik-baik je lah kan. Jadi itu je lah udah saya. Assalamualaikum.